Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi pada hari Khamis 11 hari bulan 3 2021 bagi mata pelajaran Reka Cipta tingkatan 5. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Kita masih lagi masuk pada tajuk sistem. Kita pergi pada sistem elektrik. Objektif pembelajaran kita hari ini mengikut kandungan asas, iaitu pelajar dapat menyatakan nama dan maksud simbol bagi komponen elektrik, iaitu geganti, transformer, motor elektrik dan solenoid. Jadi kriteria kejayaan kita hari ini, semua pelajar dapat membuat nota jadual berkenaan dengan gambar, nama dan maksud simbol komponen, iaitu geganti, transformer, motor elektrik dan solenoid. Okey, kita teruskan pada isi pelajaran kita hari ini. Baiklah, sistem elektrik. Okey, elektrik adalah satu keperluan kepada manusia. Elektrik penting bagi memastikan peralatan ataupun perkakasan seperti televisyen, komputer, lampu dan sebagainya boleh beroperasi dan dapat digunakan. Jadi bekalan kuasa elektrik yang dibekalkan di rumah kita antara 220 hingga 240 volt. Jadi semua peralatan dalam rumah kita seperti televisyen, komputer, lampu dan sebagainya menggunakan kuasa elektrik 220 hingga 240 volt. Okey, jadi semua komponen elektrik di rumah kita dipanggil domestik, peralatan domestik, menggunakan bekalan kuasa ini, dan setiap daripadanya mempunyai fungsi yang berlainan. Okey, kita lihat pada apakah peralatan komponen elektrik yang akan kita pelajari. Seterusnya, apa itu maksud elektrik? Okey, kita kena faham bahawa apa itu elektrik sebelum kita masuk lebih mendalam tentang komponen-komponen elektrik. Elektrik adalah satu jenis tenaga yang terhasil daripada pergerakan elektron dalam pengalih. Apa maksud pengalih? Wayar lah. Wayar. Di satu tas wayar mengandungi elektron positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif lah. Jadi elektron ini tak tersusun, tapi bila kita bekalkan dengan kuasa bateri, ini simbol bagi bekalan kuasa, contohnya 220 volt hingga 240 volt, maka elektron ini akan menjadi kutub. Ini positif, positif, yang ini negatif, negatif. Apatah lagi kalau kita letakkan satu beban seperti mentol, maka mentol ini akan menyala. Okay, jadi elektrik ini boleh berubah bentuk daripada elektron untuk menghasilkan cahaya. Untuk mentol menghasilkan cahaya dan kepanasan. Contohnya streka. Jadi streka tu ada elemen pemanas. Contohnya selain pada streka, kita ada periuk nasi. Jadi dia menghasilkan kepanasan. Okey. Teruskan. Okey, komponen yang pertama kita akan belajar berkaitan dengan
sistem elektrik, iaitu geganti. Apa itu geganti? Geganti ialah komponen elektrik yang mempunyai satu gelung. Satu gelung. Di dalamnya ada gelung. Macam mana rupa gelung? Macam inilah gelungnya. Untuk mengawal suis. Di sebelahnya nanti kita akan lihat ada satu suis lah. Mengawal suis supaya boleh berkeadaan terbuka. Kalau terbuka tu bermaksud dia off. Off. Kalau tertutup, ini contoh, tertutup, boleh panggil on lah. Bila on maksudnya arus boleh melalui suis tadi. Kalau off, maksudnya arus tersekat. Tersekat daripada melalui suis. Jadi gegelung ni akan menarik plat pada suis supaya dia tertutup. Maka arus akan mengalir. Ini contohnya gelung berdekatan dengan suis. Bila ada gelombang kearuhan magnet, dia akan menarik plat suis, maka suis ni akan tertarik, maka arus boleh melalui suis. Jadi suis ni dalam keadaan tertutup. Jadi kat sini dia menggunakan konsep aruhan magnet. Macam mana kearuhan magnet ni boleh wujud? Disebabkan oleh apa? Bekalan kuasa. Kita bekalkan, iaitu positif dan negatif, melalui wayar yang dalam keadaannya berbentuk gegelung. Kalau satu tas wayar, ni positif, negatif. Tengok elektronnya akan positif, negatif melalui pada satu urat wayar. Tapi kalau kita buat coil, positif, ini negatif, apa jadi kat sini? Dia akan wujud satu aruhan elektromagnet, iaitu daya tarikan. Wujud daya tarikan, dia mewujudkan daya tarikan kutub lah. Positif, sini negatif, ini positif. Okey, cikgu lukis lebih kurang saja. Nanti cikgu tengok simulasinya. Cikgu akan tunjukkan bagaimana kearuhan magnet ini berlaku. Jadi asasnya geganti ni, dengan kata lain macam kita tukar-tukar lah. Geganti bertukar-tukar, maksudnya on boleh, off pun boleh. Jadi situasi geganti ni bergantung kepada suis itu terbuka, dan suis itu boleh tertutup. Jadi kalau dia dalam bentuk lazim, dipanggil normally open, dan bila dia tertutup dipanggil normally close. Ini kata teknikal dia lah. NO untuk normally open, ataupun switch tadi tu dalam keadaan tertutup dipanggil normally close. NC lah. NO dengan NC. Kena ingat normally close untuk NO, normally close, normally open untuk NO, normally close untuk NC. Jadi kalau switch itu dalam keadaan off, dia normally apa? Dia terbuka kan, open, jadi dia NO. Kalau dia tertutup, maksudnya arus boleh mengalir melalui switch, maka dia adalah normally close. Jadi ada dua jenis geganti. Yang pertama ialah geganti kutub tunggal satu arah. Kutub tunggal satu arah, dan satu lagi geganti kutub tunggal dua arah. Apa beza kutub? Kutub ni ialah tamatan asal dia. Tamatan asas dia. Dipanggil kutub tunggal. Kutub tunggal. Tapi dia punya arah elektron mengalir ada satu arah, dan satu lagi ada dua arah.
Jadi dalam bahasa Inggeris, bagi geganti kutub tunggal satu arah ialah single pole, single throw. Manakala geganti kutub tunggal dua arah ialah single pole, double throw. Jadi singkatannya SPST dan SPDT. Okay, nanti kita akan lihat. Kita tengok pada slide yang berikutnya. Okey, ini dia jenis-jenis geganti yang cikgu dah tunjukkan tadi, iaitu geganti kutub tunggal satu arah dan satu lagi jenis geganti kutub tunggal dua arah. Jadi ciri-ciri geganti kutub tunggal satu arah SPST ni, okey, yang pertama mempunyai 4 terminal. Apa maksud terminal? Kaki dia lah. Kaki untuk komponen geganti ni. Okey, yang pertama ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 terminal. Okey, terminal 1 dan 3 ialah tamatan gegelung. 1 dan 3 ni tamatan gegelung. Kalau kita buka dia punya komponen ni, kita akan nampak bahagian dalamnya. Okey. Kaki ni akan berada di dalamnya adalah gegelung. Okey. Tamatan pada nombor 1 ni masukkan dan yang ketiga ni adalah keluaran dia lah. Okey. Manakala 2 dan 4 ialah tamatan sentuh lazim terbuka. Di sini dia punya Swiss. Kalau kita lihat kat sini dalamnya Swissnya dalam keadaan lazim terbuka. Jadi dia sentiasa terbuka. Jadi yang titik-titik pada tamatan 1, 3, 2 dan 4 ni sebenarnya dia akan sambung kepada beban yang lain. Maksudnya komponen. Contohnya mentol, motor dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat pada simbol, ini simbol bagi geganti kutub tunggal satu arah. Jadi pin nombor 1 ni dan pin nombor 3 adalah gegelung. Ini gegelungnya. Simbol. Jadi kena ingat simbol bagi gegelung. Lepas tu kita ada palang di mana gegelung ni, di tengah-tengah gegelung ni ada teras besi. Okey. Kemudian kita ada tamatan nombor 2 dan nombor 4. Ini gambar raja komponennya, yang ini simbolnya. Ini gambar raja, yang ini simbol. Okey. Jadi switchnya tu normally terbuka. Jadi kat sini ialah normally open. Lazim terbuka, maka dalam bahasa Inggerisnya ialah lazim terbuka. Maka bahasa Inggerisnya ialah normally open. Geganti kutub tunggal dua arah pula, SPDT. Okey, mempunyai 5 terminal. 1, 2, 3, 4, 5. Dan terminal-terminal ni ada nombornya. Okey, kita lihat. Okey, nombor 1 dan 3 ialah tamatan gegelung. 1 dan 3 adalah tamatan gegelung. Cikgu lukiskan. Okey. Nombor 2 common. Common ni dia punya perintah asas. Ini nombor 2. Dan terminal 4 dan 5. 4 dan 5 dia ada normally open dan 5 ialah normally close. Kita lihat ke sini. 4 dan 5 tu pin. Okey, pin berada di bahagian dalamnya. Okey. Ini akan terus dia sambung ke mana? Kalau 4 normally open. 4 ni maksudnya tak ada switch. 5 dia sambung. Okey. Jadi kita lihat pada simbolnya. 1. Okey, ni. Okey, 1. Tukar warna. Ni 1. Okay, ni 1. Yang ini 3, ini 3. Jadi 1 dan 3 adalah gegelung. 1 dan 3 adalah gegelung. Di mana gegelung ini mesti ada teras besi. Iaitu dia menunjukkan simbolnya satu batang lah. Kadang ada 2 batang, 3 batang. Tapi kat sini satu batang ialah teras besi. Jadi gegelung ni membaluti teras besi. Okey. Kemudian 2 adalah common. Ini maksudnya aliran arus
pada litar output dia. Okay. Pin tamatan nombor 2 dan tamatan nombor 5 ni normally close. Jadi dia tertutup. Bersambung lah. Jadi arus boleh mengalir. Arus boleh mengalir antara tamatan nombor 2 masuk dan keluar pada tamatan nombor 5. Manakala tamatan nombor 4 ni open. Maksudnya terbuka. Nanti kita akan lihat bagaimana operasi keganti ini berfungsi. Okey, kita pergi pada slide yang berikutnya. Cuba lihat di sini bagaimana keganti ini beroperasi. Dalam keadaan normally, okey, kita lihat sini, keganti ini beroperasi menggunakan tenaga 230 volt. Jadi 230 volt ni adalah voltan di rumah kita lah. Di rumah. Jadi rumah kita ada punca positif dan negatif. Jadi 230 volt ni dibekalkan kepada gergelong. Dalam keadaan biasa, sebelum operasi, maksudnya sebelum voltan tu masuk pada sistem keganti ini, dalam komponen keganti ini, tamatan A dan C. A dan C ni dalam keadaan apa? Lazim tertutup. Maksudnya arus dah boleh mengalir lah. Contohnya cikgu nak pasang mentol kat sini. Cikgu bekalkan dengan kuasa bateri. Okey. Arus belum mengalir melalui gergelong. Arus belum mengalir lagi melalui gergelong. Maksudnya arus belum bergerak lagi. Kita belum onkan lagi dengan bekalan kuasa. Tetapi mentol ni dah menyala dulu. Disebabkan apa? Bekalan kuasa pada litar output ni, C dan A ni telah lengkap bersambung. Okey. Dia dah menyala dulu. Okey. Tengok perkara yang kedua. Okay. Apabila gergelong keganti mendapat bekalan, maksudnya V1, V2 dibekalkan dengan kuasa elektrik 230 volt. Dibekalkan dengan kuasa elektrik 230 volt. Medan elektromagnet akan terasa di sekelilingnya. Jadi bila arus masuk melalui gelong, terus pada tamatan negatif, akan wujud aruhan elektromagnet. Jadi aruhan elektromagnet ni akan terasa di sekeliling gergelong dan menyebabkan suis A dan C ni, tamatan suis ni, itu flat besi ni, akan tertarik ke yang sini kekal kutub dia. Okey. Jadi A, suis flat dia ni akan bertukar kepada B. Jadi A dan C bergerak dan menyambungkan antara C dan B. AC akan bergerak disebabkan aruhan magnet menarik pelet pada suis ni, maka suis tu akan bertukar arah menjadi C dan B pula. Jadi lampu ataupun mentol pada sambungan output ni, keluaran output pada keganti ni, lampunya akan padam. Kalau kita pasang lampu pada bahagian contohnya B, cikgu letakkan bateri dan cikgu pasangkan mentol. Okey. Sambungkan mentol ni, sambungkan ke sambungkan ke C. Apa akan jadi? Bila suis C dan B bersambung, maka mentol boleh labelkan dengan A ni, mentol A pula akan menyala. Manakala B ni, mentol B ni akan terpadam. Sebab apa? Tamatan suis ni telah bertukar pada C dan B. Jadi oleh itu, oleh yang demikian, tamatan A dan C
akan terbuka, manakala B dan C pula yang akan tertutup. Nampak posisi terbuka dan tertutup menyebabkan lampu A menyala disebabkan C dan B bersambung apabila voltan dibekalkan pada gegelung. Kita lihat animasi ni Okey, tengok Okey. Apa berlaku tadi? Penerangan cikgu. Voltan tu mengalir masuk ke dalam gegelung apabila kita kita onkan switch bekalan kuasa. Seterusnya. Okey. Jadi dia akan mengalir melalui gegelung. Okey. Apa yang berlaku pada gegelung tadi? Maka wujudlah aruhan magnet. Nampak wujudlah aruhan magnet pada anak panah yang berkelip-kelip tu Jadi akan jadi apa? Dia akan menarik plate pada switch yang normally close antara C dan A. Sekarang ni C dan B pula bersambung. Maka arus pun mengalir menjadikan mentol A ni menyala. Itu dia punya fungsi pada geganti. Bagaimana dia dipanggil lazim terbuka dan lazim tertutup. Okey. Komponen yang kedua berkaitan dengan sistem elektrik ialah transformer. Transformer. Okey. Apa itu transformer? Okey. Transformer ialah alat pegon yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan voltan. Jadi kalau kat rumah kita ni 220 volt hingga 240 volt, dia boleh tinggikan voltan kita melebihi 240 volt ataupun dia boleh mengurangkan voltan di rumah kita kurang daripada 220 volt. Jadi alat ini dapat menaikkan 240, jadilah lebih pada 240 apa? 260 volt, 300 volt, ataupun menurunkan voltan. 220 watt dia akan kurangkan menjadi 210 hinggalah 100 volt. Bekalan pada frekuensi yang sama kepada litar yang lain. Jadi ada dua jenis transformer injak naik dan injak turun. Apa maksud injak naik ni? Maksudnya gandaan naik ataupun gandaan turun. Maksudnya injak ni kita tingkatkan frekuensi gelombang voltan tu 220 volt hinggalah ke atas, hinggalah menjadi voltan tu meningkat. Dan manakala transformer injak turun ialah kita turunkan voltan 220 volt ke bawah lah. 100 volt, 90 volt, 30 volt, 9 volt, 5 volt dipanggil injak turun. Maksudnya mengurangkan nilai voltan yang ada di rumah kita. Itu contoh. Kita pergi pada slide yang berikutnya. Jenis-jenis transformer tadi kita dah tahu ada injak naik dan injak turun. Kita pergi pada injak naik dulu. Apa itu injak naik? Iaitu step up transformer. Iaitu ciri-cirinya ialah lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan premier. Apa itu sekunder dan premier? Maksudnya lilitan yang kedua. Sekunder ni dua. Premier yang pertama ataupun yang asas. Macam warna premier, warna sekunder kan. Warna premier apa? Ada 3 warna kan. Merah, biru, kuning. Jadi macam lilitan premier ni ialah lilitan itu pada premier ni ialah sedikit daripada sekunder. Maksudnya memiliki lilitan sekunder yang lebih banyak.
Tengok lilitan dia berapa banyak kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Manakala lilitan premiernya sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kat sini kita tahu bahawa ini adalah injak naik. Ni input. Ni output. Apa maksudnya? Input output ni. Masukkan keluaran dia. Masukan tetap sama 220 volt contohnya. Tapi bila outputnya kerana disebabkan lilitannya banyak, dia akan jadi 300 volt. Kuasa dia, voltannya bertambah. Jadi dipanggil injak naik. Kita lihat pada injak turun pula, iaitu step down transformer, memiliki lilitan sekunder lebih sedikit. Tadi ni banyak kan? Beza kan? Okey, ni sedikit. 1, 2, 3, 4. Contoh. Manakala lilitan premier dia, dia banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia lebih banyak daripada lilitan sekunder. Jadi premiernya kalau ada 10 lilitan, dia 4. Jadi ni injak turun. Maksudnya 220 volt ni, voltan keluar daripada transformer jenis injak turun ni, dia akan jadi 100 volt. Mungkin jadi 50 volt. Mungkin jadi 30 volt. Bergantung kepada jumlah lilitan sekunder ni semakin berkurangan daripada lilitan premier. Jadi kita akan lihat kat sini, contohnya jumlah lilitan premier. Jumlah lilitan dia ada 100 lilitan. Kalau lilitan sekunder tu ada 2000 lilitan. Maksudnya ni apa? Input, outputnya. Ini adalah injak naik. Jadi kalau yang injak turun ni pula ialah macam mana? Lilitannya 2000 untuk lilitan premier. Tapi bila dia outputnya, dia akan jadi 500 lilitan. Ini dipanggil injak turun. Bergantung kepada jumlah lilitan pada premier dan sekunder. Ni premier, ni sekunder, ni premier, ni sekunder. Jadi kita tahu bahawa ada dua ciri-ciri transformer jenis injak naik dan injak turun bergantung kepada jumlah lilitan premier dan lilitan sekunder. Kita pergi teruskan pada komponen yang berikutnya, iaitu yang ketiga ialah motor elektrik. Apa itu motor elektrik? Iaitu menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Dia ada dua jenis, iaitu motor arus ulang-alik dan motor arus terus. Yang pertama motor arus ulang-alik, kedua motor arus terus. Ini gambar raja motor elektrik lah. Sama ada dia arus terus ataupun ulang-alik, kita lihat pada slide yang berikutnya. Kalau kita lihat kat sini ialah jenis-jenis motor. Kita lihat kalau motor elektrik, dia besar. Kalau motor elektrik jenis arus terus, dia kecil. Sebab dia penggunaannya kurang daripada 12 volt. Manakala motor elektrik ni penggunaannya dah 220 volt. Contohnya kipas rumah. Tapi kalau yang jenis motor arus terus ni, biasanya mainan. Menggunakan power DC. Arus terus. Yang ni arus ulang-alik. Simbolnya pun kita dah tahu. Motor tu M. Kita tahu M tu untuk pengenalan bagi motor. M motor. M masih lagi M. Tetapi yang beza di sini ialah simbol dia. Kalau ulang-alik simbolnya begini. Dia ulang-alik. Kalau arus terus, dia mendatang. Ini ulang-alik. Maksudnya kosong naik 90, kosong 10, kosong. Jadi posisinya naik. Ulang-alik. Yang ni
arus terus. Jadi kita lihat apa ciri-ciri yang ulang-alik ni. Okey, yang pertama, biasanya motor arus ulang-alik ni menggunakan motor fasa tunggal ataupun 3 fasa. Ni dia punya bekalan kuasa lah. Motor arus ulang-alik fasa tunggal menggunakan bekalan 240. Manakala motor arus ulang-alik 3 fasa ada 415 voltan. 415 ni adalah 415. Biasanya dekat industri. Yang ni rumah kita. Tapi kalau 415 dekat industri. Maksudnya kilang lah. Jadi motor arus ulang-alik ni 3 fasa lazimnya digunakan dalam sektor industri. Betul tu. Okey. Jadi macam mana motor arus ulang-alik ni beroperasi? Okey, motor ini menggunakan bekalan kuasa arus ulang-alik 240. Ni contohnya kat atas ni. Motor ni menggunakan arus ulang-alik 240 dan beroperasi dengan menggunakan dua dawai, iaitu dawai hidup live dan dawai neutral N. Ada dawai hidup, ada dawai neutral. Begitu juga motor arus terus. Dia ada live dan ada neutral juga. Tetapi kat sini simbolnya berbeza. Ni dia macam cacing, ulang-alik. Yang ini straight cacingnya. Okey, punca dawai hidup L dan neutral N biasanya tidak ditetapkan seperti motor AT. Mana-mana dawai boleh disambungkan kepada bekalan kuasa. Ni kelebihan pada jenis motor arus ulang-alik. Kalau live ni kita nak jadikan dia punca neutral pun boleh. Yang neutral ni kita tukar pada live. Apa jadi pada motor? Jadi motor ni kesannya dia akan arah pusingan saja yang akan berbeza. Kalau kita contohnya lah live, yang ini neutral, bila kita lihat pusingan motor tu dia ikut arah jam. Tapi kalau kita terbalikkan, yang live ni kita puncakan dia dengan neutral dan neutral ni kita pasangkan dengan punca live, dia akan lawan arah jam. Itu je lah. Kalau terbalik dia punya punca-punca tempatan tu. Apabila, tengok nombor 3 apabila bekalan kuasa dialihkan, motor akan terus berfungsi. Dia tetap berfungsi, tetapi arah pusingan tu akan berubah mengikut apa dia? Punca dawai hidup live ataupun neutral. Kalau kita terbalikkan, kalau ikut normally dia live dengan neutral, dia akan ikut arah jam. Kalau kita terbalikkan dia punya punca dawai hidup dan neutralnya, kita tukar posisinya, okey, pusingan motor tadi akan berlawanan. Maka motor jenis ini memerlukan sambungan dan komponen tambahan. Apa dia? Bagi menukar arah pusingan. Maksudnya switch tadi lah. Untuk mengubah arah pusingannya. Kita pergi pada operasi motor arus terus. Motor arus terus ini menggunakan bekalan kuasa arus terus seperti 9 volt. Cikgu dah cakap tadi, paling maksimum pun 12 volt. Mungkin bawah lagi. Kereta mainan Tamiya contohnya, 5 volt, motornya halus je. Okey. Menggunakan dua dawai, iaitu positif dan punca negatif. Kedua-dua punca bekalan ini tidak boleh terbalik di antara satu sama lain, akan mempengaruhi tidak boleh terbalik di antara satu sama lain, dan dia akan mempengaruhi arah pusingan motor. Dia sama. Tengok. Okey. Kalau motor jenis arus ulang-alik, bila kita salah pusingannya, salah dia punya punca dawai hidup, arah pusingannya tetap sama. Namun kalau motor arus terus, arah pusingannya akan terbalik. Jadi penerangan cikgu tadi tu silap. Okey. Jadi boleh betulkan semula bahawa jenis motor arus ulang-alik ni, walaupun kita pasang punca dawai live ataupun neutral yang berbeza, arah pusingannya pada arah yang sama juga. Maksudnya ikut arah jam lah. Dia takkan berlawanan semula. Tapi motor arus terus ni, dia boleh pasang
punca dawai yang berbeza, maka arah pusingannya akan berbeza. Maksudnya ikut arah jam ataupun lawan arah jam bergantung kepada posisi dawai hidup dan natural ya. Okey. Apabila bekalan kuasa dialirkan, motor akan terus berfungsi dengan mengikut arah yang telah ditetapkan, sama ada mengikut arah pusingan jam atau sebaliknya. Sama ada mengikut arah pusingan jam ataupun sebaliknya. Sekiranya dawai bekalan kuasa dipasang terbalik, maka pusingan motor akan berlawanan daripada keadaan asal. Tadi maksudnya akan ikut arah jam ataupun berlawanan dengan arah jam bergantung kepada punca dawai hidup left dan natural end pada komponen yang seterusnya. Yang keempat last sekali ialah solenoid. Solenoid mempunyai besi pengalir, di dalamnya ada besi yang panjang berbentuk seperti silinder yang bertindak sebagai elektromagnet. Jadi bentuknya silinder dan bertindak sebagai elektromagnet. Itu ada gelombang magnet di mana akan menghasilkan medan magnet apabila arus mengalir melaluinya. Ia selalunya digunakan untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Seperti Swiss lah. Asalnya injap yang dipasang di hujung pengalih tadi dapat bergerak. Ini ada injap. Jadi mungkin contoh solenoid ni untuk mengalirkan air keluar pada satu bahagian A, masuk pada bahagian A, keluar pada bahagian B. Injap ni akan terbuka dan air boleh melaluinya disebabkan apa? Di dalamnya ada silinder yang berfungsi menghasilkan medan elektrik untuk arus mengalir. Arus punca kuasa left ataupun neutral masuk solenoid tadi ni akan menghasilkan medan elektrik, maka pintu ataupun sistem mekanikal yang ada kat sini membenarkan air melalui A dan keluar pada B. Jadi pergerakan ini digunakan untuk mengunci pintu kereta, mengawal air pada mesin basuh secara automatik. Kita lihat bagaimana operasi solenoid. Kita lihat kat sini. Operasi asas solenoid. 1. Jika tidak berkendali, maksudnya normally biasa sebelum kita gunakan dia, injap solenoid akan berada dalam keadaan lazim tertutup. Ni air saluran, ini air keluar, mengalir keluar. Jadi sebelum kita masukkan bekalan kuasa power, ni ada switch, kita belum tekan lagi. Dia dalam keadaan tertutup pintu dia. Apabila gelongan mendapat bekalan elektrik, arus pun mengalir. Ni coil ni gegelung. Maka bila gegelung ni menerima arus elektrik, maka wujudlah elektromagnet. Jadi dia akan buat apa? Injap solenoid akan terbuka. Kenapa? Dia tarik ke atas. Dan saluran ini akan menggunakan medium seperti udara, benda mengalir melaluinya. Jadi saluran ni mungkin air ataupun udara. Tentunya nak pam tayar kan, air udara yang masuk. Tapi kalau kita ada mesin basuh, air yang masuk. Jadi bila arus elektrik mengalir, injap ini akan ditarik ke atas, maka air ataupun udara boleh mengalir melaluinya. Disebabkan apa? Gegelung ini menarik injap ke atas. Itu contoh. Sekiranya bekalan kuasa diputuskan, apabila kita offkan dia, maksudnya switch ini dalam keadaan terbuka, injap akan kembali tertekan. Sebab apa? Ada spring. Spring ni tekan balik supaya pintu injap ni tertutup semula dalam keadaan normally dia. Pada asasnya solenoid ini berfungsi dengan menggunakan konsep aruhan magnet. Betul lah. Mana aruhan magnetnya? Ni gegelung. Bila arus mengalir pada satu wire dan wire itu dalam keadaan gegelung, keluar balik, kiri dan kanannya dia akan wujud elektromagnet, maka injap ini ditarik. Sebabkan apa? Bahagian belakang injap ni adalah besi, besi pengalir. Menggunakan konsep aruhan elektromagnet, injap ini akan ditarik ke atas.
Jadi kena fahamkan bagaimana operasi aksesoris solenoid ni berdasarkan pada gambar raja yang telah ditunjukkan. Okay. Bagaimana operasi lonceng pintu? Okey, kita lihat pada gambar raja. Okey, kita ada Swiss. Swiss tu ni bontot dia ni Swiss. Ni bontot Swiss. Okey. Jadi kita ada AC current masuk. Ni soket. Ni transformer. Ni transformer ni daripada 240 dia mungkin kecilkan untuk penggunaan lonceng pintu. Jadi dia guna transformer injak turun. Okey, jadi kat sini ada positif dan negatif. Jadi positif sambung pada positif, negatif pada negatif. Jadi Swiss ni sebenarnya sebagai pemutus litar ataupun penyambung litar. Bila kita tekan Swiss ni, arus akan mengalir. Jadi ni belakang Swiss. Ini rupa hadapan dia. Ini rupa hadapan dia. Jadi bila Swiss tu ditekan, maka plat besinya tertutup, maka arus pun boleh mengalir daripada punca 240 volt ni masuk ke dalam butang pintu belakang. Jadi ni macam dinding lah kan. Okey. Ni kalau kita tekan, arus tu akan mengalir ke mana ni? Ni ruang apa ni? Penukul. Jadi ni gong. Bila arus tu mengalir, maka elektromagnet di dalamnya akan bergetar dan gong ini bersentuhan dengan pemukul macam paku lah maka bunyilah lonceng pintu. Biasanya ting kan, ting tong, macam itulah, ting tekan. Jadi pintu hadapan rumah ni kita tekan bunyi ting pasal apa? Elektromagnet tu mengetuk gong tadi. Pemukul ni mengetuk gong tadi. Jadi kalau kita lihat pada operasi yang pertama ni, sistem lonceng ini menggunakan dua Swiss yang dipasang secara berasingan, satu di hadapan dan belakang pintu. Okey. Yang kedua, sistem ini menggunakan bekalan 230 volt, 230 volt, 240 volt di rumah kita dan memerlukan sebuah transformer, tujuannya untuk menurunkan bekalan kuasa kepada arus terus. Itu injak turun daripada 240 volt arus ulang alik ditukar kepada arus terus ataupun DC. Ini arus ulang alik AC. Ini AC. Okey. Kepada arus terus ataupun direct current. Okey, yang ketiga, apabila salah satu Swiss ditekan, dia akan mengalihkan arus ke bahagian gegelung lonceng. Ini ada gegelung lonceng. Okey, jadi arus tu akan mengalir. Gegelung ini akan menghasilkan elektromagnet dan seterusnya memberi arahan kepada bahagian penukul untuk mengetuk gong. Hasilnya satu bunyi akan kedengaran dan ia akan berulang selagi Swiss pintu ditekan. Jadi kalau kita tekan ting tong, ting tong, ting tong, itu contohnya lah. Maksudnya penukul ni mengetuk gong. Ini adalah gong ni macam mana? Menghasilkan bunyi yang kuat lah. Okay. Kita pergi pada slide seterusnya. Okay, habis. Itu saja untuk pelajaran hari ini. Jadi, pendengaran cikgu tadi dapatlah kamu fahami. Kalau kamu tak fahami, kamu boleh baca seterusnya di dalam buku teks ataupun ulang tayang untuk menonton beberapa kali supaya pemahaman kamu lebih mantap. Itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.